Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Harapnya semua-semua digunakan kesihatan yang baik ya. Okey, kita sambung lagi pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita imbas kembali daripada awal kita belajar. Kita tahu tentang ubahan langsung yang melibatkan perkaitan di antara dua pemboleh ubah saja. Okey, contoh bila diberi katalah Y berubah secara langsung dengan X, kita dah tahu dah macam mana kita nak tukarkan dia kepada simbol ubahan. Okey, yang ada bentuk okey, yang macam ni. Okey, kemudian kita tahu daripada simbol itu kita boleh tukar kepada bentuk persamaan dan melibatkan pemalar K. Dan kita dah tahu juga sebelum ni macam mana nak kira nilai pemalar K itu apabila diberi nilai-nilai pemboleh ubah tersebutlah. Okey, so untuk hari ini masih lagi di bawah ubahan langsung, tetapi kali ini melibatkan lebih daripada dua. Okey, lebih daripada dua pemboleh ubah. Okey, kita akan tengok ubahan tercantum. Okey, maknanya dia melibatkan sebelum ni dua, lebih daripada dua lah. Okey, kita akan tengok contoh kat sini. Dia kata contoh bagi satu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum dengan ini yang pertama, X kuasa M dan ni maknanya lebih daripada satu lah kat sini. Okey, dan juga Z kuasa N. Okey, dan seperti biasa, kita boleh tukarkan ayat itu kepada simbol ubahan dan kemudian kita mesti tukarkan dia kepada bentuk persamaan untuk membuat pengiraan seterusnya lah. Jadi dekat sini, perkataan dan tu, perkataan dan itu bermakna melibatkan lebih daripada dua pemboleh ubah lah. Okey, dan biasanya dan itu operasinya adalah darab. Okey, nanti kita tengok contoh-contoh macam mana kita nak menukarkan ayat-ayat ubahan tercantum itu kepada simbol dan juga seterusnya kepada persamaan. Dan langkah seterusnya seperti biasalah, kita akan mengira nilai K dan juga tukarkan kepada bentuk persamaan. Okey, kita rujuk buku teks muka surat 12. Okey, muka surat 12, saya ambil contoh 9. Okey, saya suka ambil contoh dalam buku teks lah sebab senang nak rujuk kan, semua pun ada buku teks ni. Okey, kita tengok contoh 9. Okey, yang pertama dia kata tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ubahan ini. Okey, dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey, ini macam contoh yang sebelum ni lah sebenarnya. Bendanya sama, cuma dekat sini dia melibatkan lebih daripada dua pemboleh ubah. Okey, dan keyword penting dia adalah dan kat sini. Okey, maknanya kita beritahu lah mana lebih daripada satu pemboleh ubah. Kita tengok ayat yang pertama. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. So, lihat penyelesaian. Okey, yang pertama, yang ini adalah dalam bentuk simbol ubahan. Kemudian bila simbol ubahan ditukar kepada persamaan, okey, so adalah nilai K ni. Dan nilai K ni adalah pemalar yang kita perlu kira untuk step yang pertama untuk menyelesaikan soalan-soalan seterusnya. Okey, itu adalah penyelesaian untuk soalan A. Untuk B, kita tengok Y berubah secara langsung. Dengan apa? Dengan kuasa 2W dan okey, kuasa 3X. Kita ikut je ayat tu. Okey, tengok penyelesaiannya. Y berubah secara langsung dengan W kuasa 2. Kita tukarlah kuasa-kuasanya tu. Dan X kuasa 3. Kemudian kita tukarkan kepada bentuk persamaan. Y sama dengan K, W kuasa 2, X kuasa 3. Okey, C. Isi padu prisma V. Okey, so kita ikut je simbol-simbol yang digunakan. Isi padu prisma V berubah secara langsung, okey, dengan luas keratan rentas A dan tingginya H. So dekat sini kita dapati V berubah secara langsung dengan A darab H. AH, okey. Tadi kan saya dah beritahu kalau ada dan maknanya dia darab. So kita tukar pada persamaan, V sama dengan KAH. K itu adalah pemalar. Okey, D. Jisim bagi W. Jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung
dengan panjang P, okay, dan kuasa 2 diameter tapaknya. Kuasa 2. So, nanti kita tukar kepada simbol lah yang tu, ayat-ayat tu. So, W berubah secara langsung dengan P dan juga D kuasa 2. D tadi adalah diameternya. Dan kemudian kita tukarkan W sama dengan K darab P darab D kuasa 2. So, kalau awak faham yang langsung ni, sebenarnya selepas ni kita tengok ubahan songsang dan juga bergabung sebenarnya adalah benda yang sedikit saja perubahannya, tapi dia punya perkiraannya semua adalah sama. Okey, kalau tadi kita dah tengok macam mana contoh daripada ayat pernyataan ubahan, kita tukar kepada simbol ubahan dan juga persamaan. Okey, kali ini kita tengok pula contoh-contoh yang melibatkan pengiraan. Okey, saya ambil daripada contoh 10 muka surat 12. Okey, diberi bahawa, okey, yang ni dia dah siap-siap tukarkan dalam bentuk ubahan. Okey, yang ni mudah sikit lah. So, X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan juga Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Okey, jika, okey, ni maklumat pertama. Sebelum saya dah kata kalau maklumat pertama tu adalah untuk mengira dia punya pemalar K. Okey, so daripada simbol ubahan, kita tukar kepada bentuk persamaan. Kita tahulah maknanya X sama dengan K Y kuasa 2 darab dengan Z. Tak ada tambah, tak ada tolak, maknanya darab. Kemudian kita gantikan. X tu tukarkan nilai 6. Okey, Y tu gantikan dengan nilai 3. Dan juga Z tu gantikan dengan nilai 5. Dan kita kira nilai K tu. Okey, yang ini adalah cara pengiraan untuk dapatkan nilai K. So, gunakan kalkulator, kita dapat K itu adalah, jawapan dia ialah 2/15. Okay. Dan ingat, soalan minta ungkapkan X dalam sebutan Y dan juga Z, maka kita gantikan saja nilai K yang kita dapat. So, akhirnya X sama dengan 2/15 Y kuasa 2 darab dengan Z. So, itu adalah jawapannya. Okay, kita tengok pula contoh 12. Contoh 12 ni saya ambil daripada muka surat 13. Okey, kita tengok kali ni dia punya data diberi dalam bentuk jadual. Okey. So kita tahulah yang pertama tu untuk baris laju yang pertama ni. Laju yang pertama ni kita tahu apabila apabila S itu nilainya 6, maka T itu adalah 0.8 dan U itu adalah 27. So, biasanya kalau ada maklumat yang begini, ini adalah untuk pengiraan pemalar K. Okey, yang ini adalah untuk nilai pemalar K. Okey, apa yang kita nak kira? Kita tengok kat sini. Tiga kuantiti S, T dan U berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Hitung nilai X dan Y. Kat mana X dan Y? X dan Y ni ada dekat dalam jadual tadi. Ini adalah X dan yang ini adalah nilai Y. Ini adalah bahagian kedua lah yang kita akan kira. So, yang pertama mesti kira nilai pemalar K. Okay, daripada ayat tadi kita tahu, kita gantikan dia dalam bentuk persamaan. S sama dengan KT punca kuasa 3U. So, kena tahulah simbol punca kuasa 3 tu macam mana. Okey, kita ambil tadi nilai yang pertama. Laju pertama tadi S 6 apabila T sama dengan 0.8 dan U sama dengan 27. Kita gantikan dalam persamaan tadi dan akhirnya bila kita kira, okay, ingatlah pindah daripada darab pindah sebelah jadi apa. Okey, kalau darab pindah sebelah jadi apa, tu kena ingatlah yang tu basic lah kan. So, akhir sekali dia dapat K tu bila dikira dengan kalkulator, dia dapat 2.5 dan digantikan dalam persamaan. So, ini persamaan umumnya. S sama dengan 2.5 darab T darab punca kuasa 3U. Okey, baru kita tengok bahagian yang kedua, cari nilai X-nya. Okey, tengok laju yang kedua tu kita akan cari nilai X. So, nilai X ini adalah untuk S. Dan nilai T-nya adalah 1.2 dan nilai U-nya adalah 125. Gantikan sahaja dalam persamaan. Okey. Gantikan dalam persamaan. Okey, tekan kalkulator dan dapatlah nilai X itu adalah
15. Okey, selesai untuk bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang ketiga. Okey, untuk mengira nilai Y. Y itu adalah untuk nilai U, okey. So, S-nya adalah 50. S-nya 50, okey. Kemudian T-nya adalah 40 apabila U-nya adalah Y. So, gantikan juga dalam persamaan. Okey, ganti dalam persamaan. Dan dikira, okey, dia dapat punca kuasa 3Y sama dengan 50 per 2.5 darab 40. Okey, tekan kalkulator. Okey, ingat kalau punca kuasa 3 pindah sebelah jadi kuasa 3 dan akhirnya dia dapat di sini Y sama dengan 0.125. Okey, mana-mana bahagian yang awak rasa perlukan penjelasan atau awak nak tanya, okey, boleh berbincang dalam grup lah. Okey. Okey, ini slide yang terakhir setelah kita cuba fahamkan contoh-contoh yang tadi. Okey, saya berikan 4 soalan ini untuk awak cuba selesaikan. Okey, cuba fahamkan betul-betul, tengok contoh tadi dan cuba selesaikan sendiri soalan ni, 4 soalan ni. Okey, so apa-apa permasalahan boleh kita bincang dalam grup lah. Okey, saya harap awak boleh cuba salin soalan, okey, dan buatkan penyelesaian untuk setiap soalan. Okey, so itu saja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.